Ikatan kimia. Sudah sedia dengan modul? Dah. Oke ya, buku teks di muka surat berapa ya? Buku teks muka surat 110. Modul muka surat 84. Okay, what is chemical bond? Boleh nampak screen? Boleh. Boleh. Okay. What is chemical bond? Apakah maksud ikatan kimia? Tengok definisi dia dalam buku teks. Ada tak jumpa? This one, chemical bond. Ada nampak? Ada. Chemical bond are formed when Electron transfer or electron sharing takes place. chemical bond are formed when electron transfer or electron sharing takes place. Okay. Ikatan kimia berlaku apabila terdapat pemindahan elektron ataupun perkongsian elektron. There are two types of chemical bonds. Okay, ada dua jenis, yaitu ionic bond and covalent bond. Okay, chemical bonds only involve the valence electron. Okay, pembentukan chemical bonds ni hanya melibatkan valence electron. Apa itu valence electron? Electron at the outermost shell. Elektron yang terletak paling luar shell elektron. Okey, kita tengok slide ini. Boleh nampak PowerPoint? Boleh. Boleh. Okey. Okay, so kita hari ini akan tengok what is ionic bond and covalent bond. Okay, first kita buat sedikit ulang kaji ya. Noble gas. Which group is noble gas in the periodic table of element? 18. Group 18 kumpulan 18. Okay, so ciri-ciri noble gas ni, okay, unreactive, chemically unreactive. Dia tidak bertindak balas ataupun tidak reaktif secara kimia. Kenapa? Reason dia, noble gases have complete outer electron shell which make them stable. Complete ni bermaksud electron shellnya dah penuh, fully occupied with electron. Sama ada duplet for the first shell ataupun octet for the second and shell yang seterusnya lah. Okay, ada 8 electron. Okay, so ini yang membuatkan noble gases stable. Okay, what about the atom of other element? Kalau elemen-elemen lain tidak, atom-atomnya tidak mencapai tidak sestabil noble gases, okay, because the outer electron shell is not fully occupied with electron. For example, group 1, macam mana kita tahu suatu elemen itu in group 1? We look at the valence electron kan. Kalau valence electronnya 1, maksudnya dia dalam group 1. Kalau valence electron is 2, so the elements is in group
2. Kalau valence elektronnya ada 7 elektron, so the element is in group what? 7 valence electron. In group 7. Group 17. 14. Okay. 14. 17 Kalau valence elektronnya 1 or 2, so dia in group 1 or group 2. Kalau valence elektronnya 3 until 8, so grupnya awak kena tambah 10 kalau valence elektronnya ada 3, awak kena tambah 10 lah. So dia group 13. 30. Okay. So selain noble gases ini, all the other element have not achieved stable electron arrangement. Okay, seperti yang kita tengok tadi lah. Kalau group 1, shellnya, elektronnya ada 1 saja. Kalau group 2 ada 2. Kecuali group 18, dia dah achieve octet. So, macam mana elemen-elemen yang lain ini, dia nak achieve stable electron arrangement seperti noble gases. Okay. Sebab itu dia perlu membuat chemical bond melalui ionic bond ataupun covalent bond. Okay, apa yang awak dapat lihat dalam gambar rajah ini? Ada benda berwarna merah dan hijau. Dia macam Lego lah kan? Okay. Ah, Lego warna merah Yang warna ni hijau. dan warna hijau. Okay. Awak perhatikan dekat Lego hijau tu ada satu Lego berwarna merah. Okay, itu sebenarnya kepunyaan budak lelaki berwarna biru di sebelah kiri tu. Okay. Kalau Lego merah tu dikembalikan kepada budak lelaki tu, Lego hijau tu akan jadi tak stabil kan? Tak stabil. Lego tu akan jatuh. Okay. Ini boleh kita kaitkan dengan transfer of electron. Di mana budak lelaki baju biru ni dia dah ada lebih satu Lego. Kita anggap Lego tu sebagai elektron. Dia ada lebih satu elektron. Iaitu valence elektron lah. Dia ada satu. Yang budak lelaki baju kuning ni Lego dia belum stable lagi. Dia masih perlukan satu Lego lagi ataupun satu elektron. So apa dia buat? Dia kena minta lah ataupun dia kena terima elektron from the boy with blue shirt lah, supaya kedua-duanya jadi stable. Okay. So what is ionic bond? Ionic bond is transfer of electron, okay, from a metal atom to a non-metal atom. Okay, mana slide tadi? Okay, ini dia. Ionic bond is a transfer of electrons from a metallic atom to a non-metallic atom. So di sini maksudnya ialah transfer of electron, okay, pemindahan elektron berlaku dari atom logam, okay, metallic atom, to non-metallic atom, ke atom bukan logam. Okay, dalam periodic table itu, okay, metallic atom is in group 1, group 2, and some elements in group 13. Ini metallic atom. Yang non-metallic atom is in group 14 until 18. So kalau metal atom itu dia transfer elektronnya kepada non-metal atom, itu akan membentuk ionic bond between metallic atom and non-metallic atom. Okey, ini contoh contoh bagi ionic bond. Okay, for example, we have here sodium. Okay, atomic number of sodium is 11. Okay, which mean sodium atom
have 11 electron. Okay. When we write the electron arrangement, ini electronic configuration. Bahasa belah-belah barat dia panggil electronic configuration. Kita sini guna electron arrangement. Okay, daripada 11 tu kita buat electron arrangementnya 2, 8, 1. Totalnya 11. Okay, so kita tengok di sini 1 ini is valence electron. Dia dah ada lebih satu, dah ada lebih satu. Sodium has an extra electron in its outermost shell. Okay. And then ada satu lagi elemen, chlorine. Chlorine. Atomic number of chlorine is 17. Bermaksud chlorine has 17 proton. Okay, and 17 electron. So from the 17 electrons, we write the electron arrangement. Okay, daripada 17 elektron tu kita tulis electron arrangement 2, 8, 7. So 7 ini ialah valence electron. Okay, so untuk both sodium and chlorine ni become stable, okay, kena ada transfer of electron, because chlorine needs 1 electron to complete its outermost shell. Dia ada 7 kan, untuk complete dia perlu jadi 8. 7 nak jadi 8 tu dia perlukan 1. Yang sodium tadi 281 dia ada 1 baki di hujung sekali tu. Dia boleh bagi 1 elektron itu kepada chlorine atom. So that dia akan tinggal 28. From 281 bila dia donate the single electron dia akan jadi 28. Ini dah stable. Manakala for chlorine atom ni tadi 287 will become 288. Okay, electron arrangementnya becomes 288. So ini dah stable juga. Okay, boleh lihat sodium has an extra electron in its outermost shell. Chlorine needs 1 electron to complete its outermost shell. Apa dia perlu buat? Ini akan transfer pergi chlorine. Okay, bila transfer, sodium atom becomes positively charged ion. Okay, sebab atom is neutral in terms of charge. Dia neutral. Bila dia dah donate elektron ni charge negatif. Bila dia dah donate satu charge negatif, so automatic atom itu akan bertukar menjadi positively charged ion. Kita tak panggil dia positively charged atom lah, sebab atom ni neutral. Ion ni dia ada charge. So dia akan jadi Na positif. Okay. Manakala for chlorine accept an electron from sodium, chlorine becomes negatively charged ion, Cl negative. Kita panggil chloride ion. Okay, so kalau kita kira bila dia accept an electron ni 2, 4, 6, 8. Ini dia dah achieve stable octet electron arrangement. Malas nak tulis penuh. Begitu juga untuk sodium. Kita kira sodium 2, 4, 6, 8. Juga stable. So both elements now have achieved stable octet electron arrangement. Okay, so ionic bond is formed between the oppositely charged ion. Okay, sodium charge positive,
Na positif. Chloride charge negatif. Okay. Kita tahu kan kalau oppositely charge ni dia akan saling attract to each other. Dia akan saling menarik lah. Attraction force itu kita panggil sebagai strong electrostatic force of attraction. Also known as ionic bond. Boleh faham setakat ini tentang ionic bond? Macam mana ionic bond terbentuk? Dapat. Sodium chloride ni Faham. ialah garam yang kita makan di rumah tu, sodium chloride. Okay. Sodium ini is metal, chloride ini daripada non-metal lah, iaitu chlorine. Non-metal. So kena ingat, ionic bond is between transfer of electrons between metal to non-metal element. Okay, ini cerita tentang ionic bond. Okay, sekarang kita nak cerita tentang covalent bond pula. Okay, for example di sini kita tengok chlorine atom. Dia ada dialog ni. I have 7 electrons in my valence shell. Okay, ada 7 valence elektron dekat shell paling luar dia. So untuk dia achieve a stable electron arrangement, okay, complete my octet, I need one more electron. Dia perlukan satu lagi elektron. Mana nak dapat? Okay, dari mana nak dapat? Okay, sekarang kita bercakap tentang covalent bond pula. Okay, dia ada kawan dia di sebelah, iaitu chlorine atom juga. Me too, saya pun kurang satu elektron untuk achieve stable electron arrangement. Okay, maksudnya di sini, dalam cerita ni untuk covalent bond ni ada 2 atom. Okay, 2 atoms, chlorine atom. Okay, both need 1 electron to achieve stable electron arrangement. So, apa yang mereka perlu buat? Kedua-dua ni perlu buat. Sama-sama perlukan satu elektron untuk jadi stable. Okay, saya bagi contoh. Nak beli burger, burger harganya RM2. Okay, burger harga RM2. Okay, Talha ada RM1. Faiz ada RM1. Dua-dua nak beli burger tapi duit tak cukup. Apa yang mereka boleh buat? Kongsi. Gabung duit. Kongsi kan? Dua-dua kongsi RM1 Kongsi duit. jadi RM2. Bolehlah beli burger tu, kongsi duit. Itu jugalah konsepnya dalam sharing elektron ini. Boleh kongsi elektron to achieve a stable electron arrangement. So chlorine atom ni akan share electron. In order to get this kind of stability, atoms come together to achieve the noble gas configuration. Bila dia share macam ni lah. Ni dia 7. Kita tengok valence electrons dia, ada 7. Ini juga ada 7. Ini dia perlu 1. Ini juga perlu 1. So, setiap atom ini dia akan share 1 electron with another atom. So, dia akan membentuk 1 pair of electron macam ni. Bila kita kira secara individu, each atom, contoh atom ini A, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab asal dia 7 tapi dia dah berkongsi 1 dengan atom yang sebelah dia. So sekarang dia dah jadi stable lah. Noble gas configuration.
Untuk yang second atom pun sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So individually, both atoms have achieved stable electron arrangement. Okay, by sharing electron. Mengerti tak? Mengerti. Ngerti. Boleh tangkap? Boleh ngerti. Okay. So this coming together and sharing of electron pairs leads to the formation of a chemical bonds known as a covalent bond. Kalau yang first tadi melibatkan transfer of electron from metal atom to non-metal atom. This covalent bond is about sharing of electron. Okay, so dia membentuk covalent bond. Boleh nampak bezanya? Boleh. Ionic bond dia tidak bergabung, dia masih berasingan. Cuma dia ada daya tarikan electrostatic force disebabkan oleh oppositely charge, charge positif dengan charge negatif. Covalent bond ni dua atom itu bergabung terus pada valence elektronnya. Okay, kalau klorin dia jadi klorin molekul lah. Sebab itu kita panggil klorin ni Cl2 because there are two chlorine atoms sharing electron to form chlorine molecule. Okey. Ini kita panggil sebagai one pair, satu pasang. Single pair of electron yang dikongsi ini kita panggil dia sebagai single covalent bond. Okay. As a single pair of electron is shared between them, the bond is known as a single covalent bond. Maksudnya di sini tadi di bawah covalent bond dia terbahagi lagi kepada beberapa, iaitu single covalent, kita juga ada double covalent and triple covalent. Single covalent ni merujuk kepada single pair of elektron yang terbentuk. Okay, kalau double, how many pair awak rasa? Two pair. Betul lah, double tu maksudnya two pairs of electrons. Kalau triple, three pairs of electron. Okay, single covalent bond is represented by a single dash between the atom. Okay, kadang-kadang kita juga wakilkan, kita tulis elemen, okay, simbol elemen. Kalau ada single dash, okay, single dash ni merujuk kepada single covalent bond. Contoh kalau ada double, contoh elemen A, ada double dash. Double dash ini akan merujuk kepada double covalent bond. Kalau ada triple dash, ini triple ni merujuk kepada triple covalent bond. Okey, kita tengok example untuk double covalent bond. Kita salah satu elemennya ialah oksigen. Okay, oxygen have 6 electrons in its valence shell. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, elektron arrangementnya ialah 26.
2, 6. Okay. So oxygen, in order to achieve stable electron arrangement, octet, oxygen atom needs 2 more electron, okay, to complete octet. Okay, untuk dia capai octet. So I will share my 2 electrons with another oxygen atom. Dia perlukan 2 elektron. Jadi dia perlu kongsi 2 elektron dengan satu lagi oxygen atom. Sebab tu oxygen gas kita panggil O2. Ada 2 oxygen atom sharing electron. Okay. Kalau dia share 2 electron, okay, dia dah jadi 2 pairs of electron. So 2 pairs of electron ni dikenali sebagai double covalent bond. When 2 oxygen atoms came together, they each share 2 electrons to complete their octets. Okay, kita kira setiap atom sudah pun achieve octet, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, untuk ni pun sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So both atom, oxygen atom, has achieved stable octet electron arrangement. Ada soalan? Tak. Tak ada. Tak ada. Boleh faham tak ni? Covalent double bond. Boleh. Boleh. Mesti Boleh. faham tanya. Hmm. Boleh ya? Boleh. Boleh. Ada 6 valence elektron kan? 6. Saya tunjukkan valence elektron saja. Okay. Ini the first oxygen atom. The second oxygen atom also have 6. So ini dia dah kongsi lah. Okay. 1 pair, 2 pairs. Okay. Dia punya valence shell, okay, akan overlap. Okay. Itu maksudnya dia dah share elektron lah. Okay. So each atom will share 2 electron. Okay, ini example untuk triple covalent bond nitrogen. Okay, elemen example-nya ialah nitrogen molecule. 3 pair of electron. Okay, nitrogen atomnya 2, 5. Okay, untuk nitrogen atom, electron arrangement is 2, 5. So untuk dia achieve octet, dia perlu 3 atoms kan? Okay, so what nitrogen atom will share 3 electrons with another nitrogen atoms. So ini dah jadi how many pairs? 3 pairs of electron. So dia triple covalent bond. Oke, kadang-kadang dia tulis macam ni saja. Ini maksudnya triple covalent bond. Boleh? Oke, so maksudnya di sini ialah semua elemen yang kita ketahui, oke, dia punya tendensi kecenderungan dia untuk achieve stable electron arrangement seperti noble gas. Because elemen noble gas saja yang stable.
Yang lain tu belum stable atomnya. So in order to achieve stable electron arrangement, atom-atom ni nanti akan mengalami chemical reaction. Okay, tindak balas kimia. Dalam chemical reaction ni lah akan melibatkan sama ada transfer of electron ataupun sharing electrons. Okay, chemical reaction tu akan melibatkan sama ada transfer of electron ataupun sharing electron. Jadi elemen-elemen tu nanti bolehlah achieve stable electron arrangement seperti noble gas. Ada soalan nak tanya? Ada. Ada. Maksudnya bisa difahami lah. Okay? Bisa. 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 Bisa So juga. dalam modul awak juga dah ada notanya lah. Okay. Yang ini page 85 ni, formation of ionic bond ini. Ini ialah bagaimana awak nak explain menerangkan formation of ionic bond. Okay. Awak ikut saja dia punya ayat-ayatnya. Okay, first kita akan cerita tentang electron arrangement of sodium atom is 281. Okay, so 281 ni belum lagi stable. Macam mana dia nak stable? Sodium atom will donate one electron to achieve a stable octet electron arrangement. Okay, bila dia donate, sodium ion is formed. Okay, dalam soalan esei, ayat ni dah bernilai 2 markah. Okay, itu kita explain tentang sodium. Kita juga perlu explain tentang contoh ini fluorine atom. Okay, sama juga kita akan explain the electron arrangement of fluorine atom is 2,7. Belum stable. How to achieve stable electron arrangement? Okay, fluorine atom will receive one electron from sodium atom to achieve stable electron arrangement. And fluoride ion is formed. Ini dapat lagi 2 markah soalan esei. Okay. Seterusnya, ayat yang terakhir, ini juga perlu awak tekankan dalam penerangan. Bila dah bentuk sodium ion and fluoride ion, okay, of opposite charge, okay, dia akan attract one another by strong electrostatic attraction force. Okay, a compound sodium chloride NaF is formed. Ini 1 markah lah. Kadang-kadang boleh jadi 2 markah. Bergantung juga dengan skema pemarkahan. Okay. Ada juga soalan minta kita draw, lukis. Okay. Draw the electron arrangement of sodium fluoride. Kalau dia minta kita lukis, inilah yang perlu kita lukis. Sodium ion 28. Elektronnya mesti first shell 2, second shell 8, and then awak kena lukis bracket menunjukkan dia ion bercharge positif. Okay, same things goes to fluoride. Fluoride 28 bracket negatif. Kita lukis yang dah jadi ion, yang dah
stable. Nah, lukisan ini kalau ditanya 2 marks dalam exam, sama ada structure question ataupun essay. Oke, ini untuk awak cuba. Uji diri anda, describe the formation of ionic bond in magnesium oxide. Oke, diberi di sini magnesium 12 protons, oxygen 8 protons. Oke, kalau ada 12 proton maksudnya ada 12 elektron lah. 8 proton, 8 elektron. So, sebelum awak huraikan ini, cuba kaji baliklah. Cuba awak lukis what is the electron arrangement of magnesium. Okay, berapa dia ada lebih, oksigen berapa dia perlu. Okay, so ini step-stepnya lah, awak isi tempat kosong. Ayatnya sama macam yang di atas tadi. Cuma sekarang awak nak fikirlah berapa electron arrangement, how many electrons to be donate, what ion form. Okay, cuba. Question 2, awak describe sepenuhnya. Okay, berdasarkan contoh dan latihan soalan nombor 1 tadilah. Boleh tak? Boleh. 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 Boleh ha? So itu kerja awak dahulu untuk buat test yourself ni tadilah. Untuk kelas yang nanti kita akan buat yang covalent bond pula. Okey, di kelas yang berikutnya saya akan terangkan tentang covalent bond, how to describe ataupun how to explain the formation of covalent bond. Macam mana kita nak terangkannya dalam soalan, soalan essay. So, saya rasa kelas kita berhenti di sini. Okey, jangan keluar dahulu. Saya ambil gambar jap. Ada 18 orang daripada 23 orang. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada yang join kelas kita hari ini. Awak cuba soalan itu, ada apa-apa pertanyaan, sila tanya dalam grup ataupun boleh personally message saya lah, Telegram ataupun WhatsApp. Boleh tak? Boleh? Boleh. Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Kalau boleh, so kita stop di sini. Okey, kita jumpa lagi kelas yang seterusnya pada hari apa? Jumaat. Nah, Kamis lah. Kamis. Kamis. Kamis tak? Kamis Okey, so kita jumpa lagi pada hari Kamis. Okey, Talha, kacak rambut Talha. Wah, handsome dia. Rambut PJP. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Boleh keluar. Okay. Cikgu. Assalamualaikum. Cikgu. Cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Cikgu.